أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها Rabbi yassir wa la tu'assir Rabbi tammim bil khair amma ba'du. InsyaAllah kita sambung pengajian Al-Asma'ul Husna, nama-nama Allah yang baik. Cuma minggu lepas, kelas yang lepas patut kita belajar tiga nama, Al-Muhaimin, Al-Hafiz dan Al-Hafiz. Tapi saya tak ingat adakah kita cover tiga-tiga nama ataupun Al-Muhaimin saja. Al-Muhaimin saja. Al-Hafiz dengan Al-Hafiz tak ada. Tak ada? Okey, jadi hari ini kita akan belajar Al-Hafiz. Ya? Tapi itu makna Al-Muhaimin. Al-Muhaimin ada makna Ar-Raqib, ada makna Al-Hafiz. Tapi nama Allah Al-Hafiz secara khusus belum. Jadi sebelum kita masuk nama Allah Al-Wali dan Al-Maula, kita selipar. Okey. Nama Allah Al-Hafiz. Kita biasa dengar dengan Al-Hafiz. Bila kita biasa dengar Al-Hafiz, bila pelajar menghafal Al-Quran, Al-Hafiz, kan? Nama Al-Hafiz disebut sekali sahaja dalam Al-Quran, sekali sahaja. Al-Hafiz sekali sahaja, iaitu dalam surah Yusuf ayat 64. Dalam surah Yusuf ayat 64. Cuba kita tengok ayat tu.
Muka surat 243. Al-Quran muka surat 243. Atas sekali. Okey, semua jumpa. Allah kata apa? Auzubillahi minasyaitonirrajim. Dia berkata, dia tu kisah ni kisah siapa ni? Nabi Yaqub alaihi salam. Bila adik-beradik Nabi Yusuf pergi minta sedekah, pergi minta bantuan pada kerajaan Mesir, yang masa tu Nabi Yusuf adalah ketuanya, tapi dia tak tahu itu Nabi Yusuf. Tapi Nabi Yusuf alaihi salam buat hilah. Nabi Yusuf minta supaya bawa abang dia seorang lagi, Bunyamin, kan? Jadi mereka pun balik semula, jumpa Nabi Yaqub di Palestin, beritahu kami tak diberi bantuan, mereka setelah kami bawa Bunyamin pergi jumpa ketua tu, ketua negara tu, iaitu Nabi Yusuf. Jadi bila mereka minta pada bapa mereka Nabi Yaqub, apa jawapan Nabi Yaqub? Ni jawapan Nabi Yaqub ialah hal amanukum. Bapa mereka berkata, jika aku lepaskan dia pergi, iaitu Bunyamin bersama kamu, aku tidak boleh rasa aman, aku tak boleh percaya pada kamu sebagaimana setakat aku percaya kepada kamu ala akhihi, saudaranya yang sebelum ni. Siapa? Nabi Yusuf AS. Kan adik-beradik Yusuf, bila dia nak bunuh yang Nabi Yusuf, dia buat apa? Tak apa, dia cakap dengan bapa dia. Dia kata, benarkan Yusuf, benarkan Nabi Yusuf keluar bersama kami untuk kami bermain, kan? Tapi Nabi Yaqub tak berapa percaya dah. Tapi akhirnya dia bagi juga. Sebab alasannya adik-beradik Yusuf kata kami akan jaga Yusuf dengan selamat. Tapi akhirnya dia balik, dia bawa baju Nabi Yusuf yang berdarah. Dia kata Nabi Yusuf dimakan serigala. Okey? Itu cerita lama. Sekarang cerita baru, dia nak minta seorang lagi abang. Dan itu pun. Jadi apa kata bapa dia? Aku tak berapa percayalah. Macam dululah aku percaya pada kamu, jaga Nabi Yusuf. Tapi akhirnya Nabi Yusuf. Jadi akhirnya apa kata Nabi Yaqub? Fallahu khairan hafizah. Allah adalah sebaik-baik penjaga. Apa maksud dia? Aku tak percaya pada kamu, tapi aku percaya pada Allah. Betul? Mana kalau manusia jaga manusia, walaupun jaga adik sendiri, tak ada jaminan selamat. Tapi kalau Allah jaga manusia, pasti manusia tu selamat. Jadi ada tak perkataan Al-Hafiz dalam ayat ni? Ada tak? Kat mana? Khairun hafizah. Okey? Jadi bila Allah jaga Nabi Yusuf, selamat tak Nabi Yusuf? Walaupun dicampak dalam perigi, walaupun dia masuk dalam penjara, tapi akhirnya selamat. Boleh. Jadi kalau kita nak selamat, buat apa? Kalau nak selamat, Allah jaga. Tapi soalannya, macam mana nak Allah jaga kita?
Macam mana jaga Allah? Allah perlu tak dia jaga? Taat perintah dia. Taat perintah dia. Macam mana kita nak tahu yang ni perintah Allah, yang ni larangan dia? Semua dalam Quran. Siapa yang tak faham Quran, mustahil dia boleh jaga perintah Allah, dan Allah tak akan jaga dia. Sebab banyak perintah Allah dia akan langgar. Okey. Satu. Jadi perkataan hafiz disebut dalam Quran berapa kali? Surah apa? Ayat. Sekarang boleh jawab. Alhamdulillah. Sekejap lagi saya tak tahu boleh jawab. Okey. Itu dalam bentuk mufrad, dalam bentuk satu. Hafizah disebut sekali. Tapi dalam bentuk jamak, jamak ni apa dia? Plural. Disebut dua kali. Disebut dua kali. Satu dalam surah Al-Hijr ayat 9. Surah Al-Hijr ayat 9. Yang kedua surah Al-Anbiya ayat 82. Satu surah Al-Hijr ayat 9. Ayat 9. Yang kedua surah Al-Anbiya ayat 82. Cuba buka surah Al-Hijr ayat 9. Betul tak? Surah Al-Hijr ayat 9. Muka surat 262. Muka surat 262. Jumpa? Okey. Cuba baca terjemahan. Masing-masing baca terjemahan. Siapa yang dah faham tak payah baca terjemahan. Dah baca? Dah. Okey, cuba cerita sikit. Kami tu seorang ke ramai? Kami tu refer kepada Allah. Tapi seorang ke ramai? Kami dalam bahasa Arab, nahnu ada dua maksud. Pertama, menunjukkan ramai. Nahnu makna lebih pada dua. Yang kedua, kami menunjukkan kebesaran orang yang bercakap. Jadi Allah guna kami di sini bukan bermakna Allah tu ramai. Allah esa. Tapi menunjukkan apa? Kebesaran Allah. Okey, apa yang Allah nak bagi itu dalam ayat ini? Pengajarannya apa? Quran diturunkan, kemudian akan dipelihara sampai kiamat. Dipelihara daripada apa? Daripada diselewengkan. Okey, kitab-kitab Allah yang sebelum ni dipelihara tak? Kitab Taurat, Injil, Allah jaga tak? Tak jaga, Allah tak jaga. Sebab tu orang Yahudi, orang Nasrani, dia ubah tak kitab tu, Taurat dan Injil? Dia ubah kan? Kenapa dia boleh ubah? Sebab Allah tak jaga. Kenapa Allah tak jaga kitab dia? Sebab kitab tu diturunkan untuk kaum Nabi Musa dan Nabi Harun. Habis Nabi Musa, mati Nabi Musa, Nabi Musa dan Nabi Isa. Mati Nabi Musa, mati Nabi Isa, kitab tu dah tak boleh pakai dah.
Jadi ubah pun, ubah kata ubah memang tak boleh pakai dah. Sebab tu Allah tak jaga. Tapi Quran lepas mati Nabi Muhammad boleh pakai lagi tak? Sebab tu Allah jaga. Faham? Satu. Yang kedua, kalau Al-Quran Allah jaga, jangan kita takut orang ubah, jangan kita takut orang tambah. Sebab apa? Allah jaga. Yang perlu kita takut apa dia? Yang orang tak boleh ubah, kita tak faham pun. Faham tak? Setengah orang dia kecoh. Oh, ni ada Quran, orang Syiah tambah. Dia kecoh kan. Tapi yang sebelum Syiah tambah, dia tak faham pun. Faham tak? Jadi yang penting apa dia? Kalau Quran Tuhan jaga, menunjukkan kitab itu adalah kitab terbaik. Bila terbaik, sampai Allah jaga, tak ada siapa boleh ubah, kenalah faham, kenalah ikut. Sebab kitab yang kitab-kitab lain berubah tak? Kitab-kitab lain berubah. Kitab matematik berubah tak? Kitab sains, geografi. Tapi bila baca faham tak? Faham. Yang Quran ni tak berubah, sebab Allah jaga. Tapi bila baca faham tak? Kan pelik kan? Pelik tapi benar. Okey. Kemudian kita yang kedua, Al-Hafiz. Tadi Al-Hafiz disebut dalam bentuk mufrad satu dalam satu ayat. Surah apa? Yusuf ayat. Kemudian yang kedua disebut dalam bentuk jamak plural dalam dua ayat. Pertama Al-Hijr ayat. Yang kedua ayat. Alhamdulillah, lulus untuk sementara. Sekarang Al-Hafiz disebut 3 kali. Al-Hafiz, baca dia Al-Hafiz tu. Yang kedua tu disebut 3 kali dalam Quran. 3 kali. Pertama surah Hud ayat 57. Surah Hud ayat 57. Kedua surah Saba. Kedua surah Saba ayat 21. Ketiga Saba 21. Yang ketiga disebut dalam surah Asy-Syura. Disebut dalam surah Asy-Syura ayat 6. Okey, kita ambil satu contoh. Cuba buka surah Hud. Surah Hud ayat 57. Ayat surah muka surat berapa? Muka surat 228. 228. Cuba bahagian akhir tu, bahagian akhir. Bahagian akhir ada tak perkataan hafiz? Bukan hafiz tapi hafiz. Ada? Cuba baca ayat tu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna rabbi ala kulli syai'in hafiz. Beza dengan yang pertama kan. Yang pertama ada alif hafiz. Yang ni hafiz. Tapi makna dia sama. Nanti kita akan bincang maknanya. Okey, cuba tengok maksud dia. Inna rabbi, sesungguhnya
Tuhanku ala kulli syai'in, atas setiap sesuatu, maha apa? Memelihara, menjaga. Allah jaga apa ni? Allah jaga apa? Setiap sesuatu. Kita boleh tak nak jaga setiap sesuatu? Kita kadang-kadang dalam rumah kita kan, dalam rumah kita anak 3 orang pun tak boleh jaga tiga-tiga. Kan? Seorang tak tahu pergi mana, seorang duduk dalam bilik, seorang lagi hilang. Baru 3 orang. Tapi Allah boleh jaga semua manusia. Berapa ramai? Bilion. Lepas tu semua jin, semua malaikat, semua haiwan, semua semut, semua tumbuhan. 7 lapis langit, 7 lapis bumi. Tapi masih orang tak beriman dengan Allah, masih percaya pada manusia. Okey, habis. Jadi Al-Hafiz disebut berapa kali dalam Quran? Pertama Hud ayat, yang kedua Sabah ayat 21, yang ketiga Asy-Syura ayat 6. Okey, sekarang kita pergi pada makna. Apa makna Al-Hafiz dan Al-Hafiz? Dari segi bahasa, Al-Hafiz daripada perkataan Al-Hifzu, iaitu tidak lupa. Al-Hifzu dari segi bahasa makna dia tidak lupa. Tidak lupa. Sebab tu yang hafal Quran dia panggil Hafiz, yang tak hafal dia panggil pelupa. Betul kan? Ini semua ni pelupa ke Hafiz? Lupa. Surah apa lupa? Semua. Masih baik ada surah 3 kul kan, tak lupa. Jadi Al-Hifzu dari segi bahasa lawan dia lupa. Jadi Al-Hifzu ingat, makna dia ialah ingat. Dan juga makna mengawal. Al-Hifzu juga makna dia mengawal dari segi bahasa. Jadi kalau orang tu menjaga, makna dia mengawal. Saya jaga anak buah saya mengawal. Saya menghafal Al-Quran, saya mengawal ayat Quran dalam dada saya. Okey, dari segi istilah, ni Al-Hafiz bermakna Al-Hafiz. Hafiz makna dia Hafiz. Makna dua perkataan tapi satu makna. Iaitu yang menjaga segala-galanya. Al-Hafiz dan Al-Hafiz ialah yang menjaga segala-galanya. Dari sambung, yang menjaga segala-galanya dari kerusakan, dari perkara yang tidak baik. Okey, contoh, ada satu ayat yang kita selalu baca. Allah beritahu dia menjaga langit dan bumi. Tidak susah, tidak berat, tidak sukar untuk Allah menjaga 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Ayat apa? Surah Mulk, salah.
Kuat sikit. Bukan, itu hadis. Ayat Quran. Kita selalu baca. Bila tak boleh jawab mana, kita baca dan tak faham. Saya ulang ayat yang kita selalu baca tu, Allah nak beritahu dia sangat-sangat hebat. Dia boleh jaga 7 lapis langit, 7 lapis bumi, dan dia tak penat, tak letih pun. Baca ayat tu. La ta'khuzu sinatun. Salah. Nampak sangat tak faham Habis baca ayat kursi tiap hari tak faham maksud dia. Bahagian mana tu? Yang Allah kata tidak sukar bagi Allah menjaga langit dan bumi. Saya tak tahulah selama ni kita baca, malaikat tulis pahala ke tulis apa? Ni baca tak faham. Apa dia? Lahu ma fis samawati wa ma pun salah. Dah berapa lama baca ayat kursi? 50 tahun. Sial. Setiap kali lepas solat baca je. Apa dia? Saya tulis sikit supaya dah 10 kali jawab baru betul. Wala wasi'a kursiyuhu as-samawatu wal ard. Kemudian wala ya'uduhu hifzuhuma wa huwal aliyyu. Okey, yang ayat yang kat mana menunjukkan Allah tidak penat, tidak letih menjaga kedua-dua langit dan bumi. Kat mana? Cuba terjemah sikit. Wasi'ah. Jangan baca, terjemah. Wasi'ah luas. Wasi'ah luas. Kursiyuhu, kursinya. Kursi Allah meluasi samawat, langit-langit dan bumi. Langit 7 lapis, bumi 7 lapis. Kursi Allah lagi besar. Wala ya'uduhu, dan tidak memberatkan. Hu ni balik pada Allah. Tidak memberatkan Allah hifzuhuma, untuk menjaga kedua-dua. Dua-dua ni balik pada apa ni? Balik pada samawat dan bumi. Untuk menjaga langit-langit dan bumi dan apa saja di langit dan di bumi. Wala ya'udu, sikit pun tak membebankan, tak memberatkan Allah. Kenapa? Wahwal aliyyu, dia maha tinggi dan maha agung. Boleh? Kita bukan jaga langit, bukan jaga bumi, jaga rumah. Penat tak? Penat kan? Jaga anak penat? Nak kemah dapur penat? Itu bersombong lagi dengan Tuhan. Tak nak tadabbur Al-Quran. Tapi Allah nak jaga apa ni? Semua. 7 lapis langit, semua malaikat di langit. 7 lapis bumi, semua makhluk di bumi. Wala ya'uduhu. Ini mana? Kat mana sifat Allah Al-Hafiz? Kat mana? Ni. Hibzu. Daripada hafizah.
Boleh? Kalau Allah bagi kita uruskan, Allah bagi kita seorang je uruskan kampung Kubu Gajah, apa jadi dengan kampung ni? Kalau suruh kita uruskan satu kampung je, apa jadi? Huru-hara, kacau bilau, betul tak? Jadi jangan sombong dengan Allah. Masuk waktu berhenti solat. Okey, kemudian buka satu lagi surah As-Saffat. Surah As-Saffat ayat 7. Surah As-Saffat ayat 7. Muka surat 446. 446. Muka surat 446. Ayat 7. Okey. Di sini apa pula maksud? Cuba baca. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Wa hifzan min kulli syaitanin marid. Hifzan apa dah? Hifzan daripada perkataan ni. Al-Hafiz daripada perkataan ni. Hifzan, menjaga. Allah yang menjaga min dari kulli, setiap syaitan marid. Oh, ada syaitan yang tak derhaka? Ada. Semua syaitan derhaka. Marid ni syaitan yang paling jahat. Marid syaitan yang paling jahat. Semua syaitan jahat. Okey. Jadi Allah jaga apa ni? Allah jaga apa ni? Kalau ikut ayat ni Allah jaga apa? Urusan langit. Tengok ayat ke-6. Ayat ke-6 cerita pasal langit kan? Kami hiaskan langit dengan bintang-bintang. Lepas tu Allah kata bintang-bintang juga itu sebagai jagaan daripada syaitan yang jahat. Macam mana tu? Kenapa Allah jaga langit daripada syaitan? Syaitan buat apa? Mengintip apa? Mengintip urusan apa? Urusan langit apa dia? Kenapa syaitan nak intip sangat ni? Urusan apa ni? Urusan apa? Kenapa pergi ke langit? Nak sesat manusia turun ke bumi lah. Oh, pasal bomo. Bomo mana ada kat langit? Dia langit ni tempat turun apa? Wahyu. Syaitan nak rosakkan manusia dengan menggunakan wahyu. Faham tak? Bila Allah turunkan wahyu melalui Jibril, syaitan pergi tumpan dengar. Bila dia dengar, kalau dapat dengar, dia akan cerita yang berbeza. Itu cara syaitan nak sesatkan manusia. Tapi syaitan dapat dengar tak? Tak dapat. Sebab apa? Allah jaga. Bila syaitan nak curi dengar je, Allah buat apa? Allah rejam dengan bintang tu. Dengan anak bintang. Faham? Faham ke tak? Ya. Ya. Sama dengan surah Al-Mulk. Cuba tengok surah Al-Mulk, betul tak? Ayat berapa? Cuba tengok surah Al-Mulk yang duk baca.
Sekarang semua baca setiap malam. Ayat ke berapa? Okey, cuba tengok terjemahan dia. Allah kata apa? Wa ja'alnaha rujuman. Jadi salah satu fungsi bintang selain pada perhiasan langit ialah alat untuk merejam syaitan. Tapi ayat ni Allah tak sebut syaitan kenapa kena rejam. Ayat lain Allah sebut, bukan surah jin. Bukan surah jin. Ayat 8 dan 9. Ayat 8 dan 9. Muka surat 572. Muka surat 572. Surah jin. Masing-masing baca terjemahan. Boleh faham tak? Kuat-kuat sikit. Ayat 8, ayat 9. Jelas, betul. Ayat 8 dan 9 kan? Jadi ini siapa cakap ni? Tak. Allah rakamkan. Siapa cakap ni? Jin. Jin yang dah masuk Islam. Setelah dia masuk Islam, dia insaf, dia sedar. Dia kata apa? Dia buat cerita yang dulu. Dulu masa kami jahat, kami kafir dulu, kami pergi ke langit nak curi dengar. Curi dengar apa? Wahyu. Tapi bila kami pergi tu penuh dengan pengawal-pengawal dan kami kena rejam dengan bintang. Sebab apa? Sebab Allah jaga. Boleh faham? Jadi soalan, kenapa syaitan ni nak sangat curi dengar Al-Quran? Sebab dia tahu dia boleh rosakkan manusia dengan Al-Quran juga. Ramai tak sekarang sesat dengan Quran? Ahli kitab kan? Ahli kitab, dia sesat dengan apa? Dengan kitab mereka, betul kan? Allah panggil dia ahli kitab, tapi sesat. Kenapa? Sebab dia guna kitab bukan untuk beriman pada Allah, tapi untuk menentang Allah. Faham? Jadi pengajaran untuk kita pada pengajaran untuk kita. Kalau syaitan yang jahat pun nak dengar Quran juga, kita yang beriman tak nak dengar, tak nak faham. Pelik tak? Pelik lah. Patutlah senang kena tipu. Okey. Buka surah ni satu lagi, surah Ar-Ra'd ayat 11. Surah Ar-Ra'd ayat 11. Muka surat 250. 250. Muka surat 250. Ayat 11. Okey, jumpa. Okey, masing-masing baca terjemahan. Boleh faham tak maksud dia?
Dia ada kaitan dengan tajuk kita, iaitu Allah Al-Hafiz. Ada kaitan. Macam mana Allah jaga manusia? Antaranya dalam surah ni. Malaikat jaga kita. Sebenarnya dalam ayat tu Allah kata setiap orang ada malaikat. Duduk kat mana? Depan dan? Tapi yang kita belajar dulu, malaikat duduk depan belakang ke kanan kiri? Jadi yang mana betul? Quran betul lah. Dia duduk kanan kiri tak betul? Dua-dua betul. Yang kata kanan kiri tu duduk kat mana? Ayat mana? Apa dah? Merangkumi semua. Oh, sekejap duduk depan, sekejap duduk kanan. Sebenarnya yang duduk belakang depan ada dalil daripada Quran. Surah ni lah. Yang duduk kanan kiri pun ada dalil daripada Quran, iaitu surah Qaf. Surah Qaf nanti saya beritahu. Jadi yang kanan kiri ni kerja apa? Catik. Yang depan belakang kerja apa? Ni Al-Hafiz. Yang depan dan belakang Allah hantar dia untuk jaga kita. Jadi malaikat tu jaga ikut arahan Allah yang bersifat Al-Hafiz. Boleh faham? Soalannya, malaikat yang depan dan belakang ni jaga kita daripada apa? Jaga daripada apa? Dia ada dua. Satu, dia jaga semua orang, termasuk orang kafir. Dia jaga apa? Jaga daripada benda-benda yang musibah, benda-benda mudarat. Berapa ramai orang kafir naik kapal terbang selamat? Betul kan? Berapa ramai orang kafir naik kereta selamat? Sebab antaranya malaikat yang jaga. Allah Al-Hafiz. Berapa ramai orang yang bekerja sihat wal afiah? Sebab apa? Allah jaga melalui malaikat. Okey? Itu jaga dari segi umum. Tapi kalau orang beriman, malaikat ni jaga khusus apa dia? Jaga apa? Jaga iman. Dia tak akan buat benda yang dosa, dia tak akan cakap benda yang salah, dia tak akan dengar benda yang ini. Malaikat yang jaga khusus orang yang beriman. Lepas tu kadang-kadang pernah tak berlaku pada kita, kita terlintas nak buat benda baik, tiba-tiba tak jadi kan? Itu antara bisikan malaikat. Nak buat, tapi kita lawan juga. Sebab ada malaikat yang membantu, menjaga. Duduk mana ni? Depan. Kadang-kadang kita berjalan, ada lubang kat depan kan? Tapi kita sempat nampak dengan bantuan. Dan yang kata, nasib baik nampak. Kita suka cakap macam tu kan? Oh, nasib baik mataku cerah. Tak, sebenarnya ni malaikat yang depan dan belakang. Dan malaikat ni Allah kata ada shift dia. Muaqibat tu mana? Silih berganti. Bila shift dia ni? Pagi dah petang. Bukan Isnin Khamis sekali seminggu ke shift dia? Pagi dah petang. Jadi sebab itulah waktu pagi kita kena zikir pagi, kena beribadat pada Allah. Supaya apa? Masa malaikat tukar shift tu, keadaan kita cantik, kita sedang beribadat. Dan masa petang pun, dia tukar shift pun, kita sedang berzikir petang kan? Zikir pagi petang. Siapa yang tak baca zikir pagi petang, makna rekod yang malaikat hantar pada Allah tak cantik. Okey? Masa pagi dia goreng mi, masa petang dia goreng pisang kan? Tak cantik. Jadi malaikat yang jaga ni, kalau kita orang beriman, dia jaga apa? Bukan jaga fizikal saja, tapi yang lebih penting ialah jaga iman kita.
Dia dorong kita supaya solat awal waktu. Dia ingatkan kita, ni nak masuk waktu dah. Dia pun berhenti kerja, siap nak pergi masjid. Itu antaranya sebab dijaga oleh malaikat. Tapi kalau orang tu tak beriman, malaikat tak jaga dia. Malaikat jaga secara umum je, daripada mudarat dunia. Tapi dalam bab agama, malaikat tak jaga. Okey? Sebab itulah kita kena bersyukur. Bersyukur kepada Allah dan terima kasih kepada malaikat. Malaikat ni tolong jaga kita. Dan kita tahu tak, malaikat juga sentiasa berdoa pada kita. Berdoa pada kita, minta ampun untuk kita setiap hari. Tahu? 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 Tak tahu? Kesian. Dia kecil hati malaikat. Setiap hari aku berdoa, dia buat tak tahu je. Ayat apa tu? Ayat apa yang malaikat sentiasa berdoa dan minta ampun untuk kita? Ayat apa? Kesian. Allah cerita kan? Allah cerita tu. Malaikat minta ampun untuk kamu, berdoa untuk kamu, tapi kita buat tak tahu je. Baca je. Buka surah Al-Hijr. Sorry, surah Ghafir. Surah Ghafir ataupun surah Mukmin. Ayat 7. Tulis. Surah Ghafir ataupun satu lagi nama dia surah Mukmin. Bukan Mukminun, Mukmin. Ayat 7. Muka surah 467. Muka surah 467. Jumpa. Okey. Ayat 7. Muka surah 467. Masing-masing baca terjemahannya. Betul tak yang saya cakap? Betul. Betul ke? Tapi Allah bagi tahu malaikat berdoa dan minta ampun bukan untuk semua orang. Ada 3 jenis orang, 3 sifat ni kalau ada, malaikat akan berdoa dan minta ampun untuk dia. Kalau ada 3 sifat, cari apa dia 3 sifat tu? Satu, orang yang bertaubat. Kalau dia tak bertaubat, malaikat tak minta ampun untuk dia. Yang kedua, orang yang ikut jalan siapa? Jalan Sabilaka tu jalan engkau, jalan Allah. Mana jalan Allah tu jalan Nabi lah. Dia ikut sunnah Nabi. Kalau tak ikut jalan Nabi, malaikat tak minta ampun. Yang ketiga, tak ciri-ciri orang yang malaikat berdoa pada dia sebelum bertaubat tu ada satu, orang yang beriman. Lillazina amanu, ada tak? Baris ketiga, lillazina amanu. Jadi malaikat berdoa pada 3 orang yang ada 3 sifat. Satu, beriman. Yang kedua, bertaubat. Yang ketiga, ikut jalan Allah, ikut jalan Nabi. Apa ni? Nak baca ayat ni?
Ayat mana ni? Ayat ni surah Ghafir ayat 7. Tak baca, tak payah baca. Kenapa nak baca ayat ni? Oh, tak payah. Tak, ini doa malaikat. Tak payahlah nak baca pula doa malaikat. Kita doa-doa sendirilah. Tak payah baca ayat ni. Kalau nak baca, baca apa? Daripada awal surah Baqarah sampai habis surah An-Nas. Baca semua. Jangan baca ayat ni je. Okey. Seterusnya, jadi yang Allah jaga tu, yang Allah jaga ada dua. Satu umum, satu khusus. Sifat Al-Hafiz Allah jaga. Dan bentuk Allah jaga ada dua. Satu, Allah jaga secara umum. Yang kedua, Allah jaga secara khusus. Umum ni apa dia? Semua. Orang kafir, langit, haiwan, tumbuh-tumbuhan, malaikat, syaitan, Allah jaga secara umum. Yang secara khusus Allah jaga apa? Apa yang Allah jaga orang beriman? Allah jaga iman dia. Itu yang paling penting. Kadang-kadang fizikal orang beriman Allah tak jaga. Ada tak para nabi yang mati dibunuh? Ada kan? Allah jaga tak fizikal dia? Taklah, sebab tu mati. Tapi iman dia Allah jaga tak? Ya? Yang mati syahid, fizikal dia nampak macam Allah tak jaga, tapi iman dia Allah jaga tak? Mana lebih baik? Fizikal Allah jaga, tapi iman dia tak ada, Allah tak jaga, dia mati dalam kufur. Seorang lagi badan dia hancur, tapi dia mati dalam iman. Yang mana lebih baik? Nombor? Macam orang Palestin sekarang kan, mati kena bom, tapi mati syahid. Orang Malaysia mati tengah makan KFC kan. Mana lebih baik? Palestin kan. Siapa lebih dekat dengan Allah? Orang Palestin. Doa siapa yang lebih mudah dimakbulkan? Orang? Jadi sepatut siapa doa pada siapa? Patut orang Palestin doa pada untuk kita kan. Sebab doa mereka lebih makbul. Doa kita ni tak tahulah makbul ke tak. Berapa lama dah baca kunut nazilah? Kan? Okey. Dalil Allah jaga khusus orang beriman ialah surah Al-Hajj. Surah Al-Hajj ayat 38. Surah Al-Hajj ayat 38. Surah Al-Hajj ayat 38. Cuba buka. Muka surat 336. Tulis Surah Al-Hajj ayat 38, muka surat 336. Okey, cuba buka dan tengok, baca terjemahan. Masing-masing baca terjemahan. Allah kata apa? Inna Allah, sesungguhnya Allah yudafi'u, membela. Membela siapa? Anil lazina amanu. Ini Allah jaga umum ke khusus? Ini khusus untuk orang beriman je. Sebab tu bila Allah jaga orang beriman, sampai apa?
sampai orang tu masuk syurga, kalau Allah jaga. Tapi kalau Allah jaga orang kafir, fizikalnya, makan minumnya, anaknya, sampai ke dunia, lepas tu Allah biar masuk neraka. Kemudian Allah kata apa? Innallaha la yuhibbu kulla khawanin kafur. Allah tidak suka kepada orang yang berkhianat. Khianat tu macam mana? Khianat ni banyak. Orang bagi amanah, dia khianat. Allah jadikan kita supaya jaga agama, tapi kita guna agama untuk kepentingan diri. Khianatlah tu. Macam Palestin sekarang, ada tak orang negara Islam yang khianat dan sokong Israel? Tu khianatlah tu. Allah tak suka tu. Walaupun dia salat, walaupun rupanya Islam. Sebab apa? Dia mengkhianati Islam. Zaman Nabi pun dah ada orang munafik, namanya munafik. Okey, faham? Jadi apa dalil Allah jaga khusus untuk orang beriman? Apa dalil? Surah Al-Hajj ayat, muka surat. Oh, hebat, boleh jawab sampai muka surat. Okey, last. Kesan-kesan beriman dengan sifat Allah, Al-Hafiz dan Al-Hafiz. Kesan-kesan beriman dengan sifat Al-Hafiz dan Al-Hafiz. Pertama, dia akan sentiasa melakukan perbuatan baik. Dan sentiasa berusaha mengelak daripada melakukan dosa. Dan sentiasa mengelak daripada melakukan dosa. Kenapa? Sebab dia tahu Allah sedang, Al-Hafiz apa makna? Menjaga dia. Jadi saya nak tanya, kalau orang tu baik, selalu jaga kita, kita buat jahat tak pada dia? Selalu jaga kita, makan minum kita, pendidikan kita, kita nak buat jahat tak pada dia? Tak sampai hati. Bila kita faham makna Al-Hafiz, kita tak sampai hati nak buat dosa pada Allah. Sebab dia selalu jaga dan buat baik pada kita. Dia kaedah dia macam ni. Manusia ni suka buat baik pada orang yang buat, betul kan? Orang bagi duit, bagi rumah, kita sampai hati tak nak buat jahat pada dia? Tak sampai hati kan? Tapi ramai tak Allah cipta dia, Allah dia bagi sihat, tapi dia lawan Tuhan? Ramai tak? Sebab apa? Sebab apa? Kalau orang buat baik, dia tak buat jahat pada orang. Tapi kalau Allah buat baik, dia buat jahat pada Allah. Kenapa? Sebab dia tak rasa kebaikan itu daripada Allah. Dia rasa daripada usaha dia sendiri. Betul kan? Contohlah, orang bagi duit banyak pada dia. Allah bagi duit banyak pada dia. Mana Allah buat baik tak pada dia? Tapi dia guna duit untuk apa? Dia guna tak duit untuk buat baik pada orang? Biasa tak kan? Biasa dia guna untuk apa? Diri sendiri. Besar rumah, tukar kereta, tukar beg, kan? Beli macam-macam, kan? Allah kata apa? Buatlah baik pada orang sebagaimana Allah buat baik pada kamu. Dan bila kita buat baik pada orang, siapa yang paling untung? Orang tu ke kita?
Kita untung, betul? Jadi buat baik banyak ke buat baik sikit? In ahsantum ahsantum li anfusikum. Allah kata, sekiranya kamu buat baik pada orang, sebenar ahsantum li anfusikum, kamu sedang berbuat baik pada diri kamu. Kita bagi kepada orang miskin RM10, sebenar kita sedang bagi pada kita berapa? Tak, ganda 700. 10 kali 700. Okey, satu. Jadi beriman dengan sifat Allah Al-Hafiz menjadikan kita sentiasa nak buat baik dan mengelak daripada buat dosa. Yang kedua, kita akan sentiasa membesar, kita akan sentiasa membesar dan mengagungkan Allah. Dengan hanya beribadat kepadanya sahaja. Dengan hanya beribadat kepadanya sahaja, dan tidak mensyirikkannya. Allah, bila Allah jaga kita kan, Allah bagi sihat, Allah bagi harta, Allah dapat apa-apa faedah? Allah dapat kepentingan apa-apa? Tak ada kan? Maka bila kita beribadat pada Allah, jangan harap faedah daripada orang. Jangan harap faedah daripada orang. Termasuklah jangan riak. Ada orang kita buat. Sebab apa? Allah buat baik pada kita, Allah tak dapat apa-apa faedah. Maka kita jangan buat baik pada Allah untuk dapat faedah daripada orang. Ada tak yang buat baik untuk dapat faedah daripada orang? Sedekah cerita pada orang, pergi haji cerita pada orang, betul tak? Sedangkan Allah buat baik pada kita tanpa ada apa? Faedah pun. Okey. Yang ketiga, kita akan hanya berserah kepada Allah sahaja, tidak kepada yang lain. Kerana hanya Allah sahaja yang menjaga kita, bukan manusia. Boleh faham? Tak dengar, boleh kuat sikit. Kuat sikit.
Saya dah urai setengah jam dah. Ha? Ha? Okey. Saya bagi contoh lah. Saya bagi contoh supaya nampak jelaskan. Antara Musa dengan Bani Israel, dengan Fir'aun dengan bala tentera dia, kan? Mana lebih kuat? Ha? Fir'aun. Dia ada bala tentera yang ramai, ada kerajaan, kan? Okey? Tapi bila di laut, Allah jaga siapa? Fir'aun Allah jaga tak? Apa bukti? Tenggelam. Jadi yang Allah tak jaga macam macam Fir'aun dengan tentera dia. Yang Allah jaga macam Allah jaga Musa dan Bani Israel. Walaupun berjalan di atas air, Allah jaga selamat. Fir'aun walaupun ada kerajaan, walaupun bala tentera yang ramai, tapi bila Allah tak jaga, tenggelam. Boleh faham? Tak faham juga? Tak. Tadi kita dah belajar Allah jaga tu ada dalam dua bentuk. Satu, Allah jaga umum. Siapa umum tu? Semua. Firaun sebelum dia mati, sebelum dia lemah, Allah jaga tak? Berapa lama dia boleh memerintah Mesir? Allah jagalah tu. Berapa ramai tentera dan rakyat dia ikut dia. Sebab apa? Allah jagalah. Tapi sampai satu masa bila dah degil sangat, keras sangat menentang Nabi, Allah tak jaga dah. Allah lepas tangan. Tapi sebelum tu Allah jaga tak? Jaga. Israel sekarang boleh hidup sampai sekarang, kan, walaupun zalim. Sebab apa? Allah jaga. Kalau Allah tak jaga, apa jadi dengan orang Israel sekarang? Jenis Allah hancur lama dah. Tapi orang Palestin Allah jaga tak? Tapi ada yang mati, Allah jaga khusus. Allah jaga apa? Iman. Dia mati dalam keadaan beriman, masuk syurga. Jadi jaga Allah yang sebenar ialah Allah jaga orang sampai masuk syurga. Itu jaga yang sebenar. Tapi kalau setakat jaga kat dunia, lepas tu masuk neraka, sebenarnya tak jagalah. Dia jaga untuk dunia saja. Sebab apa? Sebab dia lawan Tuhan. Kita, kan, kalau kita beriman, masuk waktu kita berhenti, terus Allah jaga kita. Jaga apa? Iman. Tapi masuk waktu kita buat tak tahu, Allah jaga umum, sehat, boleh bekerja, ada anak. Tapi Allah tak jaga khusus, iaitu iman. Ada orang boleh baca Quran 1 jam satu hari. Ada je masa Allah jaga iman dia. Ada orang kerja tak ada, tapi Quran tak baca, satu baris pun tak baca. Allah jaga apa? Umum. Tapi Allah tak jaga iman. Okey. Cukup lah. Satu lagi last. Kesan. Yang keempat tadi, kan? Ialah yang keempat ni. Ini yang keempat. Seseorang itu akan sentiasa mencari sebab dan berusaha. Seseorang itu akan sentiasa mencari sebab dan berusaha untuk dijaga oleh Allah. Mencari sebab dan berusaha untuk dijaga oleh Allah. Macam mana? Dia yang keempat, kalau dia beriman dengan sifat Al-Hafiz, iaitu Allah jaga umum, Allah jaga khusus. Kita nak yang mana? Nak dua-dua. Tapi kalau nak Allah jaga khusus, kena buat apa? Jadi poin nombor 4, orang itu akan sentiasa berusaha cari sebab supaya Allah jaga dia, iaitu sentiasa mentauhidkan Allah, sentiasa beribadat pada Allah. Allah jaga.
Nabi sebut dalam satu hadis kan, ihfazillah yahfazka. Jagalah Allah, Allah jaga engkau. Last last itulah hadis ni. Hadis ni pendek je. Ini untuk poin yang keempat. Cuba baca. Ihfazillah yahfazka. Ihfazillah yahfazka. Ihfazillah yahfazka. Apa makna dia? Jagalah Allah, dia jaga kamu. Ini jaga apa ni? Jaga umum ke jaga khusus? Umum dan khusus. Jadi macam mana kita nak Allah jaga kita? Sebab poin nombor 4. Kena buat sebab supaya Allah jaga kita. Buat apa? Jaga tauhidkan Allah, jangan syirik, beribadat. Jaga solat 5 waktu, tutup aurat, insya-Allah Allah jaga. Boleh hafal ni? Dah hafal dah? 3 patah aja. Dan kalau tak boleh hafal, bukan Al-Hafiz, Al-Lupa. Okey, cukup Kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. كتاب الله ترق جنانه وتنل